المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنب فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل إلهنا فأكرمنا بالفهم والحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن إلهنا فأكرمنا بحسن الصوت حتى من سمع قراءتنا يزداد رقة وإن كان قاسي القلب إلهنا فأكرمنا برزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan iradah daripadanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kelapangan kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan, untuk sama-sama kita memeriahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita mengadakan majlis ilmu untuk kita menempatkan diri kita di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di dalam taman syurganya yang sebenar di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman kepada kita daripada ayat-ayat yang kita bicarakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahaskan, wasiat dan tausiah daripada salafun salih. Mudah-mudahan ianya memberikan panduan, bimbingan dalam memimpin diri kita supaya tidak terus hanyut dalam permainan dunia, dalam lakonan dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia-manusia yang terpikat dan terperdaya di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta memberikan pengampunan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih lagi berada pada bab yang membicarakan tentang harta benda dunia yang hina. Betul Haji Makno? Kita sampai muka surat 57 setelah kita membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita tentang permainan dunia. Antara yang telah kita bahaskan pada kuliah yang lalu antaranya daripada surah Al-Ahzab ayat 70 sehingga ayat 71 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan sesiapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Antara ayat yang juga telah kita bicarakan ialah daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-20 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan daripada Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid 20. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyambung firman-Nya pada ayat yang ke-21 daripada surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlumba-lumbalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi
yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kurniaan yang sangat besar. Ini adalah hakikat dunia dan ini adalah hakikat akhirat. Kita sampai perbincangan pada perenggan ini untuk kita terus membicarakan berkaitan dengan harta benda dunia yang hina, setelah mana kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya dunia adalah merupakan tempat permainan, tempat yang melalaikan, perhiasan bermegah-megah yang merupakan seperti tanaman yang pernah mengagumkan kita buat sementara, dan kemudian tanaman itu mati dan hancur. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, jika kita berbangga-bangga dan terikut-ikut dengan lakonan dan permainan dunia, maka sesungguhnya juga semua itu pasti akan hancur, dan kehancuran itu pasti akan membawa kepada kita azab dan keras daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi manusia-manusia yang mampu untuk membebaskan dirinya daripada permainan dunia, sehingga ia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridhaan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Kita akan selalu menjadi orang yang bermain-main di pagi hari jika kita tidak berpegang teguh kepada ajaran agama dalam mengharungi kehidupan dunia ini. Kita juga, kata Dr. Aid Al-Qarni, akan menjadi orang yang bermain-main pada petang hari jika kita tidak berpegang teguh pada ajaran agama dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita juga akan hidup sebagai orang yang senantiasa bermain-main jika kita hidup, kita tidak berpegang pada ajaran agama. Dan kita akan mati sebagai orang yang bermain-main jika mati kita tidak berpegang teguh dengan ajaran agama. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatan untuk diri kita semua bahawa sesungguhnya inilah hakikat yang kalau kita tak fikir panjang pun kita akan mengetahui 3 perenggan yang disebutkan oleh Dr. Aid ini. Jika kita lalai di pagi hari, maka sudah tentu jika keadaan itu nyawa kita dicabut, maka kita akan dicabut dalam keadaan yang lalai. Di petang hari, jika kita juga tergolong dalam kalangan manusia yang lalai, jika kita mati di petang hari, maka kita juga akan menjadi golongan yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lalai. Dan kita akan senantiasa berada dalam keadaan lalai kecuali golongan manusia yang senantiasa berpegang dengan ajaran agama. Berpegang dengan ajaran agama adalah merupakan suatu peninggalan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda mendidik diri baginda, baginda mendidik isteri-isteri baginda, baginda mendidik ahli keluarga baginda, baginda mendidik para sahabat baginda untuk menjadikan dunia jambatan menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia yang benar-benar zuhud, berilmu, yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abi Madian Al-Maghribi dalam syarah hikamnya bahawa sesungguhnya perbahasan ilmu tasawuf ini sebenarnya tidak akan mampu difahami kecuali bagi golongan-golongan manusia yang diberikan kepadanya 4 sifat. Sifat yang pertama, kata Al-Imam Abi Madian, ialah sifat zuhud. Sifat yang kedua ialah sifat ilmu. Sifat yang ketiga ialah sifat yakin, dan sifat yang keempat ialah sifat tawakal. Daripada pengajaran ilmu-ilmu akhlak ini, kata Al-Imam Abi Madian, dia akan membentuk diri kita untuk mendapatkan 4 sifat ini, yang mana menurut kefahaman aliran tasawuf bagi Al-Imam Abi Madian Al-Maghribi, zuhud, ilmu, yakin dan tawakal adalah merupakan 4 sifat asas untuk membentuk kepribadian manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aliran ini juga disokong oleh Syekh Daud Fatani ketika mensyarahkan kitab hikam bagi Al-Imam Abi Madian, ketika membicarakan tentang sifat tawakal, maka kata Syekh Daud Fatani,
Sifat tawakal adalah merupakan sifat berserah kepada Allah. Sifat ini hanya akan diperolehi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dan disampaikan oleh junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang telah menggenggam, bagi mereka yang telah membaca, bagi mereka yang telah memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami akan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah, menerimanya dengan seikhlas mungkin, menerimanya dengan penuh sandaran harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya golongan-golongan ini sahajalah yang dikira sebagai manusia yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menerima keputusan Allah dengan penuh keredaan, yang menerima segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa keraguan, tanpa syak, tanpa was-was dia terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya golongan ini sahajalah, kata Syekh Daud Fatani, yang mampu untuk mencapai nilai ataupun sifat tawakal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu untuk mencapai sifat tawakal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada sifat tawakal inilah, kata Syekh Daud Fatani, akan membentuk sifat yang lain yang lebih mulia, iaitu membentuk sifat syukur kepada Allah. Dan kemudian barulah dinyatakan ayat la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur maka akan ditambahkan nikmat bagimu. Menurut Syekh Daud Fatani, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita alami, apa yang kita dapati pada hari ini, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini, apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini, apa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ditambah kepada kita pada hari ini, ia bukanlah berdasarkan sifat syukur yang ada dalam diri kita. Apa yang kita dapat pada hari ini, perniagaan kita yang bertambah, rezeki kita yang kita lihat bertambah, bukanlah lahir daripada sifat syukur, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur kamu akan ditambahkan nikmat bagimu. Namun menurut beliau, apa yang kita dapat hari ini adalah kerana sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat hari ini bukan kerana sifat syukur yang tinggi dalam diri kita, bukan kerana terima kasih kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang kita dapat pada hari ini, nikmat kita yang senantiasa bertambah, adalah kerana ihsannya Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa dunia itu akan diberikan kepada yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kita tak boleh mendabik dada kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat kita kerana kita sering berterima kasih, kerana kita sering bersyukur kepada Allah, kerana kita tahu kita kurang berterima kasih kepada Allah, tapi Allah tambah nikmat pada kita. Kita jarang bersyukur kepada Allah, kita jarang untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah kunjung tiba untuk memejamkan matanya daripada memerhatikan perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, sebagaimana hadis yang telah kita temui sebelum ni, kalaulah dunia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala fi janahatil ba'udah, hanya dengan nilai sebelah kepak sayap nyamuk, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir itu walau bisyurbati ma'in, walaupun seteguk air sejuk. Kerana dunia tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala lah, maka orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang terus melaksanakan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar diberikan seteguk air sejuk, bahkan dikurniakan nikmat dan rezeki yang berlimpah ruah kepada mereka, dengan tujuan nikmat itu untuk istidraj
agar nikmat yang banyak yang telah diberikan kepada mereka akan menghanyutkan mereka, akan mengheretkan mereka menuju ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, wal iyyazubillah. Mudah-mudahan rezeki dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan untuk tujuan istidraj, tapi tujuan untuk litaqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'ibun wa lahwun wa zinah, permainan dan suatu yang melalaikan dan juga perhiasan. Maksudnya adalah kehidupan dunia hanya terlihat berkilau dan mengilap, sedangkan hakikat kehidupan hanya ada di akhirat, dan berkekalan juga hanyalah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu pasti akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal. Apa yang kita usahakan di dunia pasti akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kita usahakan di dunia untuk menjadi simpanan kita, untuk menjadi bekalan kita, pasti kita akan perolehi di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah yang disimpulkan oleh Syekh Tuan Husin Kedah dalam kitabnya Qatrul Ghaisiyah pada permulaan bab yang kedua, untuk membawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Husin Kedah bahawa sesungguhnya para salafus salih telah meninggalkan kepada kita amalan yang baik. Para salafus salih, ahli-ahli sufi yang terdahulu telah meninggalkan kepada kita amalan yang baik, iaitu merasakan zahir dan batin kita senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja. Kata Syekh Husin, kita perlu rasa zahir kita, batin kita senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senantiasa merasakan jasad kita dan batin kita senantiasa menghadap Allah, maka pada ketika itulah barulah anggota zahir kita akan melakukan 3 perkara. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, ibadat. Dan yang ketiga, khidmat. 3 perkara. Ni saya bawa tuan-tuan masuk ke alam lain sikit. Ni bukan Stadium Bukit Jalil. Ni surau Ar-Rahmah. Jadi dia hening sikit lah. Dia hujan sama sejuk. Tu dia senyum. Dia apa? Dia kata, awak aircon kuat sangat malam ni. Ada pula yang kata, awak aircon tak ada orang nak slow kah? Itu dia bunyi je lah. Dia bercakap dalam hati dia saja. Geng dalam ni makan apa ni yang pakai hangat belakang kan? Isu-isu apakah yang ada sehingga menyebabkan semua orang Syekh Lapan ni semua hangat belakang. Jadi tak kira musim apa, jadi aircon tu semua 16 darjah Celsius, lebih kurang kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara. 3 perkara yang kita akan jasad kita akan dapat sekiranya kita merasakan jasad kita sedang menghadap Allah. Yang pertama, ketaatan. Kita senantiasa akan patuh kepada Allah. Yang kedua, ibadat. Kita akan senantiasa mempertingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin seperti biasa ada saja isu di masjid kan. Kemarin Jumaat, Tok Imam selepas selesai khutbah pertama, naik khutbah kedua, selepas habis wasiat tentang takwa, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus tiba-tiba dia berkata, yang duk lena bangkit. Kita pun dia nada dia lain dah. Maknanya dia tak tahan lah, dia tak tahan. Bangkit, yang duk lena bangkit, dia kata. Yang duk lena bangkit. Dia dah keluar pada teks khutbah 3 kali dah, 3-4 kali dah. Orang-orang yang tak bersetuju dengan dialog ataupun khutbah yang keluar daripada teks tu menghadap ke pejabat agama, buat laporan minta untuk ustaz ni digugurkan jawatan daripada imam atas alasan sering keluar daripada teks. Namun jabatan agama pun lah bukan ada orang nak jadi imam. Jadi dia kata yang mana ada tu biar pilah. Tak ada siapa nak jadi imam. Orang yang pergi report dia tanya, hang mau jadi imam? Saya pun Fatihah tak apa nak betul, hang pergi baliklah. Jabat agama ni pun dia pun tak apa layan dah. Geng-geng cap kiang jenis ni kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba habis wasiat takwa terus yang duk lena bangkit. Dia kata hari ini dah 7 Muharram. Maknanya dia kata 1436 Hijrah dah seminggu
meninggalkan kita. Dengar ceramah Ma'al Hijrah merata dia kata. Apa dia maksud hijrah? Hijrah maksud dia berubah. Berubah lah dia kata. Berubah. Berubah apa dia kalau macam ni? Kalau Tok Imam naik atas mimbar, siapa pun tak ada lagi di bawah. Petani-petani takkan nak kilik cangkui dia kata sampai pukul 12.45. Tengoklah jam. Lah ni dia kata maghrib, lah ni zuhur 1.5 minit. 1.5 minit maknanya dia kata pukul 12 kena berhenti dah menyangkui. Kena balik duduk rumah dah. Ni apa cerita? Berubah apa macam ni? Pam dia beletak. Kena jenis macam tu baru nak sedap bagi yang sedap. Kalau duk ikut teks terus, dia takkan pernah rasa. Dia akan pernah sedar. Dan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perkara yang perlu untuk kita rasa. Jasad menghadap Allah, kita akan dapat 3 manfaat. Yang pertama ketaatan, yang pertama ketaatan, yang kedua ibadah, yang ketiga khidmat. Jasad kita akan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Jasad kita bila kita merasakan senantiasa menghadap Allah, kita akan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita senantiasa akan buat transformasi. Kita senantiasa akan buat perubahan dalam ibadah kita. Kalau sebelum ni contohnya 40 tahun hidup, 50 tahun hidup tak pernah puasa Ashura, azam 1436 Hijrah. Besok aku nak puasa Tasu'a, esok aku nak puasa Ashura. Haji Barum pernah puasa Ashura? Pernah, alhamdulillah. Orang yang saya sayang ni pun mau tak puasa jadi lorak lah kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tak mampu Tasu'a pun, esok koklah ada kenuri, esok ada jemputan, open house tak habis lagi. Azam untuk puasa 10 saja pun tak apa. Tak jadi kesalahan. Cuma Nabi kata, siapa yang ada kemampuan, kalau boleh puasa tu bagi berbeza sedikit dengan puasa Yahudi, iaitu ambil sehari sebelum. Ulama kata ambil sehari sebelum ataupun sehari selepas. Kalau dah tak mampu sehari sebelum, sehari selepas, puasalah pada Ashura sahaja pun tak akan jadi bid'ah. Kerana ia merupakan satu perkara yang dianjurkan oleh junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum Yahudi berbangga, bergembira dengan kemenangannya Musa ke atas Fir'aun pada tanggal 10 Muharram, aku lebih berhak untuk bergembira ke atas Musa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Bani Israel. Itu yang paling sahih. Kemenangan Musa ke atas Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan pada 10 Muharram. Itu yang paling sahih. Yang lain-lain ada kecacatan, ada kedaifannya, seperti penciptaan Jibril, penciptaan Mikail, penciptaan Adam, ditiupkan ruh ke dalam jasad Adam, dia apa? Diselamatkan Nuh daripada banjir besar, dimuntahkan Yunus daripada mulut ikan Nun, lagi apa? Diselamatkan Ibrahim daripada api Namrud. Itu semua tidak ada satu riwayat yang konkret yang menyatakan peristiwa-peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. Yang sahih ialah tenggelamnya Fir'aun dan terselamatnya Musa daripada Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Dan yang sahih juga ialah terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib juga adalah pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram Isnin ni akan dirayakan oleh umat Yahudi, akan dirayakan oleh kelompok Syiah, akan dirayakan oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan berpuasa pada hari Isnin. Yang tak raya Isnin, yang tak puasa, kita tak tahu kelompok Wahabi mana. Yang tu kita tak ternarai. Tak payah. Tak payah. Ustaz Adnin sebut dah malam kemarin. Hang ni kelompok mana? Bani Israel pun hang bukan, Syiah pun hang bukan, Ahlus Sunnah pun hang bukan. Hang ni tak tahu. Bahaya. Kalau tak ada kelompok ni bahaya. Akan dinafikan penafiannya pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakat berazamlah, pakat bertekadlah, jika tidak ada sakit yang menguzurkan, berpuasalah pada hari Isnin untuk puasa niat Ashura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan setahun dosa kita yang lalu sebagaimana yang dijaminkan dalam hadis sahih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat kita bertambah. Dan yang ketiga, khidmat kita bertambah. Kita perlu ketahui bahawa sesungguhnya para salafus salih senantiasa berkhidmat untuk agama. Berkhidmat menjadikan jasadnya
menjadikan darahnya, titisan peluhnya, wang ringgitnya, harta bendanya, perjalanannya, masanya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam subur sampai kita kecapi pada hari ini. Islam sampai kepada kita. Kita nikmati nikmat Islam adalah kerana khidmatnya para ulama yang senantiasa bertungkus lumus, yang senantiasa mengembara, yang senantiasa untuk keluar daripada tempat mereka bermukim dan bermustautin untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa khidmat daripada para salafus salih, maka sudah tentu kita tidak akan mengecapi nikmat Islam sebagaimana yang kita kecapi dan juga yang kita anuti sehingga hari ini. Itu yang pertama. 3 nikmat yang akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa menghadirkan jasadnya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, ibadah dan juga khidmat. Kemudian yang kedua ialah bila jasad juga menghadap Allah, hati juga jangan dibiar, ruh juga jangan dibiar untuk berada di luar daripada jasad. Batin kita, ruh kita senantiasa juga berada dalam jasad kita, yang juga ruh juga sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesannya, faedahnya, kata Syekh Husin dalam kitabnya Qatlul Ghaisiyah adalah ruh itu akan diberikan bekal dalam diri kita beberapa sifat mahmudah, antaranya siddiq, benar, antaranya amanah, antaranya ikhlas, dan yang keempat yakin. Dipakaikan pada ruh kita 4 sifat. Dipakaikan pada ruh kita dengan sifat siddiq, dipakaikan pada ruh kita dengan sifat amanah, dipakaikan pada ruh kita dengan sifat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kedua-dua itu saling berkongsi, saling bekerjasama di antara satu sama lain, daripada zahir mengerjakan ketaatan, ibadat dan khidmat, daripada ruh yang dipakaikan dengan apa tadi? Dan dipakaikan dengan siddiq, amanah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil perkongsian 3 sifat zahir dan batin ini barulah akan melahirkan satu sifat yang akan menjadi buah, yang akan menjadi faedah untuk membimbing kehidupan dunia menuju kepada akhirat, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak payah mimpi untuk bercakap apa itu takwa. Tak perlu sembang besar untuk bercakap apa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan mampu mengerti seorang hamba apa itu arti takwa kepada Allah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang tidak ada dalam diri mereka kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah golongan wali Allah? Siapakah golongan yang telah dikeluarkan dalam diri mereka kekhawatiran? Siapakah golongan yang dikeluarkan dalam diri mereka kesedihan? Allazina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-63, yaitu mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan mereka juga senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah samrah, itulah faedah yang akan kita dapat bila kita hadapkan jasad kita, bila kita hadapkan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan jadi golongan yang menipu, kita tak akan jadi golongan yang licik, kita tak akan jadi golongan yang pandai menipu hela, kita tak akan jadi golongan yang pembelit, kita tak akan jadi golongan yang mensembunyikan sesuatu kebenaran yang wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Tonton balik tengok surah Al-Qasas ayat 1 sehingga ayat 30 lebih kurang, ataupun sehingga ayat yang ke-40. Tuan-tuan akan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah tentang Musa dan juga Firaun. Jadi kita nak berpuasa pada hari Isnin, kita nak berpuasa pada hari Ashura, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan satu manusia yang sombong, satu manusia yang angkuh, yang dirakamkan perkataannya dalam surah An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi.
ditenggelamkan di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Jadi saya rasa eloklah saya tinggalkan kepada tuan-tuan tugasan sepanjang hari esok dan juga hari Ashura 2 hari untuk tuan-tuan membelek, untuk tuan-tuan membaca, untuk tuan-tuan menghayati kisah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 1 sehingga ayat 40. Insya-Allah tuan-tuan akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Musa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Musa alaihi wassalatu wassalam. Dirakamkan oleh Allah bahawa sesungguhnya Firaun satu orang yang telah berkuasa di atas muka bumi, dan bagaimana cara dia mempertahankan kuasanya ialah setelah mana dia bermimpi pada suatu malam ada satu orang budak lelaki daripada kalangan Bani Israel telah meruntuhkan istananya. Maka pada keesokan harinya dia telah memanggil ahli-ahli dukun, dia telah memanggil ahli-ahli nujum, dia memanggil juga ahli-ahli sihir, dia juga memanggil ahli-ahli kaji bintang. Ini empat golongan yang dinyatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab dia Ihfadillah Yahfadka pada bab yang membicarakan tentang pemeliharaan Allah ke atas para walinya, menyebutkan bahawa Fir'aun dikuatkan dengan 4 NGO. Fir'aun dikuatkan dengan 4 NGO ni lah. NGO pertama ahli sihir, NGO kedua ahli nujum, NGO ketiga ahli dukun, NGO keempat ahli kaji bintang. Fir'aun dikuatkan dengan 4 NGO ni lah. Skuad sayang, skuad putra dan sebagainya, skuad Mursyidul Amtibai, skuad perkasa. Jadi apa yang berlaku pada pemerintahan atas muka bumi ini, dia mesti tak akan dapat lari daripada apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan Firaun. Firaun dia ada bentuk kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan kisah itu suatu yang nak dirakamkan, yang nak dikongsikan bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Firaun menanyakan kepada keempat-empat NGO ini. Semalam beta bermimpi melihat istana beta dihancurkan oleh seorang budak lelaki dengan tangannya. Apakah maksudnya wahai tuanku memanda menteri? Lebih kurang macam itulah. Maka dia pun marang kerapu keponden, marang sekeper. Oh, menurut jika taik bintang itu jatuh di atas kepala tuanku, itu tanda tuanku nak mati. Oh, dah beta elok jatuh atas bahu beta saja. Oh, itu tanda tuanku nak kena demam malaria kalporka. Oh, dah beta ketis jatuh kelepak atas muka Director Ahmad Nisfu. Itu tanda Director Ahmad Nisfu nak mampu. Lebih kurang itu gambaran macam mana Piramli buat cerita tu sama macam Firaun panggil 4 NGO tadi. Ahli dukun, ahli nujum, ahli sihir dan ahli kaji bintang. Allah Subhanahu wa taala dengan maha pemurahnya, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksananya telah mengaturkan bahawa keempat aliran sepakat mengatakan itu tandanya kerajaan tuanku pasti akan dihancurkan oleh tangan anak lelaki daripada Bani Israel. Maka pada hari itu jugalah telah diisytiharkan, dikeluarkan perintah daripada istana bahawa sesungguhnya setiap anak lelaki yang lahir daripada Bani Israel sejak hari ini, sejak semalam, mestilah dibunuh. Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Firaun telah melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya kita dalam masyarakat kita, dalam tamadun kita pada hari ini, yang kita sering menyanyikan lagu anak kecil main api, terbakar tangannya sendiri, nenek moyang kaya raya dan sebagainya. Saya diperlis benar-benar dikejutkan. Saya merasa terkejut. Tuan-tuan tak terkejut, saya tak peduli. Ikut suka tuan-tuan lah, nak terkejut ke tak terkejut ke. Saya nak cerita luahan hati anak muda yang terkejut bila kita memerhatikan pada tanggal 28 hari bulan, tiba-tiba bila kita membuka media-media masa, kita mendapati ada 4 kes besar yang telah diselaraskan untuk diadili di mahkamah pada tanggal 28 hari bulan. Kalau kita bercakap dengan golongan yang mungkin bukan sealiran dengan kita, yang tak setuju dengan kita, dia kata itu secara kebetulannya sahaja. Tapi menurut saya, ia bukan sebuah kebetulan. Ia merupakan sesuatu yang terancang. Kes Tuan Guru Haji Hadi di Kuala Terengganu, kes Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya, kes Datuk Seri Nizar Samad Utusan TV3
diadili, didengar di mahkamah di Ipoh. Dan juga dalam kes yang sama, anak-anak muda sibuk nak dengar apakah status Nurul Izzah yang baru. Adakah sudah boleh ganti geran ataupun tak boleh ganti geran. Namun suaminya mengatakan dia enggan menjatuhkan talak kerana masih sayangkan akan keluarga. 4 kes besar yang menyebabkan semua wartawan pecah. Yang lari keluar ke sana, yang pemuda lari keluar ke Terengganu, yang turun ke Perak, yang Perak tak keluar, yang bergerak ke Putrajaya dan sebagainya. Dalam kesibukan media masa, dalam kesibukan penganalisis, ingin tahu apa jawapan daripada keempat-empat kes yang berprofil tinggi ini, tiba-tiba di BKL memainkan peranan untuk melenyapkan kampung Cubadak di Sentul. Dan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hampir 70 keluarga hilang tempat tinggal. Makcik Neng yatimah mana tak tahu, dibakar pakaiannya, rumahnya di hadapan biji matanya, menangis dia kata inilah nasib peneroka bandar. Makcik duduk di sini 60 tahun tapi tak keluar TV1 sehingga hari ini, tak keluar TV2, tak keluar TV3, tak keluar TV Al-Hijrah, TV apa pun tak keluar, hanya keluar dalam media-media masa yang lain sahaja. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang nak terkesan, contohnya saya terkesan dengan peristiwa ni, saya rasa ini merupakan satu perkara yang pernah dilakukan oleh Fir'aun pada zaman dahulu. Untuk masa yang sama, pimpinan besar berada di Dubai menerima pingat Global Islamic International apa bala saya nak sebut pun saya tak tahu. Bercakap di dunia luar, menggambarkan sebuah negara Islam macam ni, dia pun dapat pingat yang dianugerahkan oleh dunia dalam keadaan sebuah kampung sedang dilenyapkan di Sentul, Kuala Lumpur. Bagi golongan yang tak selera dengan kita, dia kata alah, depa ni memang geng setinggan punya. Bagi mereka yang tak sealiran, depa dah diberikan notis dah 2 minggu, keluarlah, nak tunggu apa lagi. Bagi mereka yang mungkin tak selera dengan kita, tapi bagi kita yang makcik tu kata dia dah 60 tahun. Kemarin dulu baru pemaju tu nak beli kawasan ni, lo juga suruh hambat keluar. Tak ada kat inisiatif yang lain. Apa nasib kami? Nyanyilah lagu nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda. Siapa reka lagu tu? Dia reka lagu tu, dia sendiri buat benda tersebut. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, esok balik daripada Dubai, balik, kalaupun ditanya, adakah Datuk Seri mengetahui apa yang telah berlaku? Oh, saya berada di Dubai, saya tidak mengetahui, ini semua portfolio di BKL, mereka yang berkuasa, mereka yang ada, saya tak campur tangan. Mana boleh tak campur tangan? Bohong. Ini gambaran tuan-tuan. Dia pasal tak main bulan lepas kan, dia jadi makan tebuan lebih kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang berlaku. Allah rakamkan apa yang pernah Firaun buat untuk bertahan berkuasa, apa saja, termasuk membanjirkan bumi Mesir dengan tumpahnya darah-darah anak-anak kecil tanpa dosa. Dan pada saat itu jugalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan keyakinan kepada seorang ibu untuk menjadi gambaran kepada umat akhir zaman. Ibu ini bukan seorang nabi, ibu ini bukan seorang rasul, dia hanya wanita biasa yang salihah yang mendapat ilham daripada Allah. Pada ketika itu juga Musa lahir. Para ulama membicarakan kenapa Allah Subhanahu wa taala tak lahirkan Musa sebelum tu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak lahirkan Musa selepas tu? Selepas dah reda kes pembunuhan baru lahir. Itu tarbiyah Allah. Tarbiyah untuk Allah Subhanahu wa taala uji kita bahawa sesungguhnya ujian yang kita capai, ujian yang kita dapat pada hari ini tak sama pun dengan ujian para nabi dan para rasul yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa lahir pada saat itu, pada saat genting, pada saat gawat, ibu berada dalam keadaan kegusaran. Tentera Firaun masuk ke setiap pelosok negeri, masuk ke setiap pelosok kampung, dengar suara tangisan, ambil sembelih, ambil sembelih. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam ayat 7 surah Al-Qasas, wa auhama ila ummi Musa an ardi'ih fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Wahai ibu, jika kamu merasa takut dan khawatir, susukanlah anak itu dengan sekenyang-kenyangnya, kemudian lemparkanlah dia ke dalam sungai. Isyarat tu tuan-tuan kena tengok juga, tuan-tuan dengar ceramah Ma'al Hijrah. Ketika mana rumah Nabi SAW dikepung oleh 70 orang pemuda yang dipilih daripada 70 orang kabilah dengan niat bahawa keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Abdul Muttalib takkan boleh saman 70 kabilah. Pada saat itulah Allah tak mengatakan pada Nabi, duduk diam-diam dalam rumah, aku akan lenyapkan 70 orang ni, tak. Tapi Allah kata,
Jika kamu khawatir, kamu perlu keluar daripada rumah ini. Sebab itu jalan yang dipilih Abu Bakar seolah-olah nak bertanya, kalau dah confirm di luar kita dikepung, nak keluar buat apa? Tapi itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah takut akan anak, sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara, butakan mata tentera-tentera Firaun. Itulah baru tanda Allah bijaksana menurut kita. Tapi bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala ialah susukan fa'alqihi fil yammi, lempar masuk dalam sungai Nil. Ibu Musa bukan ibu Melayu. Dia bukan. Ni kalau lempak pi, siapa nak jaga? Ni kalau lempak pi, kalau ulak makan macam mana? Ni kalau bakul itu dia jerak ayak, tahu jerak Haji Bahrum? Dia jerak ayak tenggelam, siapa nak selamat? Ni kalau bakul itu duduk hanyut, tiba-tiba terlanggak batu, terbalik, siapa nak selamatkan? Itu ibu Melayu. Ini bukan ibu Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ibu Nabi Allah Musa, dia dah dengar pesanan Allah. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu khawatir, jangan pula kamu bersedih hati. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami pasti akan mengembalikan anak ini kepada kamu dalam keadaan dia akan dilantik menjadi seorang utusan kami. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, susukan anak itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengharapan. Ini yang dikatakan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yakin betul kepada Allah, berkempen secara sihat, berjuang secara sihat, memerintah dengan secara sihat, bukan melakukan pembohongan, bukan melakukan pendengkian, bukan melakukan khianat dan amanah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Karena kita sering memperingatkan dalam kuliah ilmu kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengawasi kamu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan mengetahui apa yang tersirat dalam lubuk hati kamu, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membalasnya pada hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, begitulah akhirnya bakul dihanyutkan dan terus berada dalam sungai Nil. Tak tahu berapa lama tak dirakamkan oleh para ulama tafsir. Dalam banyak-banyak kebun yang ada, dalam banyak-banyak selekoh yang ada, selekoh ke taman ataupun ke kebun larangan Fir'aun lah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazubillah. Kalau kita rasa sampai pi penjaga kebun melihat tersenyum, melihat seorang anak lelaki sedang bermain-main dalam bakul tersebut, dan kemudiannya dia kata, ini makanan tuanku, kita bagi tuanku sajalah yang bunuh. Dia angkat bakul terus menuju kepada Fir'aun. Fir'aun memerintahkan untuk segera dibunuhkan anak itu. Tetapi sekali lagi datangnya perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan-insan yang dikasihinya. Wa qalat imra'atu Fir'aun, tengok ayat yang ke-9, tak ingat kata apa ayat yang ke-10. Lintaslah isteri Fir'aun Asiyah, qurrat ain li walak, qurrat ainin li walak. 4 patah perkataan saya Haji Bahrum, 4 patah ya. Mudah-mudahan anak itu jadi cahaya mataku dan cahaya matamu. Tak jadi bunuh, maknanya Fir'aun pun dengan bini tak berapa-apa lebih. Tak berapa juga. Jadi kalau ini ada kawan-kawan kita, kalau kita mesej jom keluar minum, dia kata tak payah. Dia kata ada kerja, saya dah katalah hang pembohong. Hang tu kena ikat, kena tambak. Saya katalah Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la pun Asiyah kata 4 patah. Tak payahlah bunuh. Tak jadi. Kita nak keluar ambil motor, tujuan nak keluar pergi minum teh di kedai mamak. Bini tanya, abang nak pergi mana? Nak bawa masuk motor dalam rumah. Padahal nak keluar minum, nak bawa masuk motor dalam rumah lah malam. Tak payah kata apalah. Itu lumrah alam. Itu bukan tanda kita takut bini, bukan. Bini tak takut ke kita, kan? Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang berlaku, yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 patah. Mudah-mudahan anak itu akan memberikan manfaat kepada kita. Bela anak tu Allah takdirkan. Allah cerita, tuan-tuan buka dalam surah Taha ayat yang ke-40 kalau tak salah, ada menceritakan tentang berlaku campur tangan daripada kakaknya Fir'aun, ketika mana anak itu tak mau menyusu dengan siapa pun. Semua tak mau. Sehingga akhirnya kakak Fir'aun mengatakan ayyakfuluh, bolehkah? Tuan-tuan buka surah Taha, tuan-tuan cari perkataan ayyakfuluh, ada 5-6 patah sebelum tu. Jadi itu perkataan kakaknya Fir'aun
yang mengatakan, bolehkah aku tumpang kongsi cadangan? Kalau boleh, aku tolong bawa satu orang wanita di hujung kampung, manalah tahu kalau dia mahu menyusu anak ini. Siapa ibu itu? Ibu Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Sehingga ibu itu kata Firaun, okey, bawa mai menyusu mak dia. Dia susui dengan baik. Maka selepas itu diberikan izin kepada ibu Musa untuk membawa pulang kembali Musa ke rumahnya. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selepas lah susu, tahu lah susu, tuan-tuan terjemah sendirilah apa dah perkataan lah susu. Kemudian suruh hantar balik mai ke istana, dan dia mengambil upah, ibu itu mengambil upah sebagai penjaga anaknya di dalam istana Fir'aun laknatullahi alaih. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ujian yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Qasas. Yang pertama tadi, buang dalam sungai. Yang kedua, Musa ni dia macam budak-budak kita, anak-anak kita, cucu kita suka tampak muka. Penempang, oh ya, cucu aku yang ni penampak boleh tahan, sakit juga boleh tahan. Musa pun sama, dia suka tampak dari Fir'aun. Ada sekali itu Fir'aun tak tahan, terderah sikit, Musa tampak. Musa kata, aku mesti bunuh anak ini. Masa itu juga Allah takdirkan lintas lagi Asia. Dia kata, tak payahlah bunuh budak tu. Budak abang weh, budak. Tahu tak orang tua, hantu orang tua ni budak. Jangan bagi cerdik orang tua dengan budak. Kalaulah Musa tu cerdik, buat, dia kata, pertandingan, betul. Asia cadangkan, buat pertandingan. Bok mai selungguk jamrah bara api warna hitam, bok mai selungguk tamar berwarna hitam. Kata Asia pada Fir'aun, kalaulah Musa ni ambil jamrah, makan kurma, dia tahu ini kurma, ini jamrah, ini bara api, silakan bunuh budak ni. Aku tak akan mempertahankan dia lagi. Tapi kalau sekiranya dia ambil bara api, jangan bunuh dia, kerana dia budak. Fir'aun ni pun tak apa cerdik. Dia pun ikut kata isteri dia. Ambil semangkuk jamrah bara api berwarna hitam, ambil semangkuk tamar berwarna hitam, letak depan Musa. Musa kata, aku mengambil bara api dan meletakkannya pada lidahku sehingga terpadam api pada bara tersebut dan melecur lidahku. Sebab itu kita tengok dirakamkan dalam Al-Quran, Musa minta untuk akhihi Harun, untuk Harun dilantik menjadi nabi, huwa afsahu minni, kerana lidahnya lebih fasih daripada lidahku. Maka Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Allah Musa untuk melantik Harun alaihi salam, saudaranya, untuk menjadi nabi dan rasul, menjadi pendampingnya untuk berhadapan dengan Fir'aun laknatullahi alaih. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, selepas dia besar, dia keluar untuk berkawan dengan orang-orang kampung. Suatu kejadian, dia melihat ada orang yang kuat menzalimi orang yang lemah. Orang yang lemah itu mengadu hal kepada Musa, dan kemudiannya dirakamkan dalam surah Asy-Syu'ara, kalau tak silap ayat yang ke-6, ayat yang ke-20. Apa dia? Bastastu bastatan jabbarin, dengan sekali penumbuk Musa pi, dia tumbuk dengan satu tumbukan, maka matilah Bani Israel yang zalim itu. Pada saat itu jugalah berita telah sampai ke istana bahawa anak angkat Musa, anak angkat Fir'aun telah membunuh satu orang yang kuat di pasar dengan satu kali tumbukan. Fir'aun ingat, dia kata, budak inilah yang aku bela selepas daripada diwartakan bahawa anak lelaki tidak lagi boleh hidup. Budak inilah juga duk tampak muka aku, dai aku memang sakit penumbuk budak ni. Rupanya betul, dia ni memang sangat kuat, dan aku yakin, kata Fir'aun, tangan inilah yang aku bermimpi akan meruntuhkan kerajaan aku. Kemudian Fir'aun mengeluarkan isyarat pembunuhan yang ketiga. Yang ni Asia tak boleh tahan dah. Dia keluarkan isyarat pembunuhan yang ketiga. Maka ada seorang tua di pasar berbisik pada Musa, aku mendapat isyarat daripada istana, bahawa sebahagian ulama mengatakan itu malaikat berbisik pada Musa dengan mengatakan, aku mendapat khabar daripada istana bahawa sesungguhnya Fir'aun telah mengeluarkan perintah untuk membunuhmu wahai Musa. Larilah kamu ke arah negara Madian. Barulah bermula perjalanan Musa ke Madian, juga dirakamkan dalam surah Al-Qasas, yang saya jadikan dia homework untuk tuan-tuan. Homework lah Datuk Ma'an, homework 2 hari sebelum nak ambil puasa Isnin, study dulu surah Al-Qasas.
ayat 1 sehingga ayat yang ke-40 untuk jadikan kekuatan untuk kita berpuasa. Kenapa kita perlu bergembira? Kerana Musa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Firaun pada tanggal 10 Muharram. Sambung kisah sampai ke Madian, sambung pergi sampai ke seterusnya perjalanan yang kita tak tahu berapa bulan. Allah rakamkan juga dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala rakamkan seorang nabi, seorang rasul ulul azmi yang dinamakan dengan kalimullah, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ini pernah mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah kepada aku sedikit makanan. Kita susah macam mana pun Haji Bahrum, kita tak pernah minta, ya Allah, turunkanlah aku sepinggan nasi kandak. Tak pernah. Tak pernah. Kita susah macam mana pun, kita keluar depan rumah, kita tahu apa yang kita nak buat untuk kita dapatkan wang untuk kita membeli makanan. Kita keluar depan rumah, kita nampak pokok pisang masak, kita nampak buah cempedak, kita tahu nak ambil buah, kita nak apa? Kita nak uli dengan tepung untuk kita buat cucuk pisang, untuk kita buat cucuk ubi dan sebagainya untuk kita makan. Kesusahan kita tak pernah sampai kepada kesusahan kekasih Allah ini, yang sampai tak tahu nak buat apa dah, angkat tangan, ya Allah, tuntun rujuk dalam surah Al-Qasas, fa'anzilni, turunkanlah kepada aku sesuatu sedikit makanan daripada sisimu. Adakah Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Tak. Allah Subhanahu wa taala tak kabulkan. Kita ini minta pada Allah, tak kabulkan, marah dekat Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Tak puas hati, tak mana tak kena, macam ni. Kita menunding daripada Allah dalam keadaan kita sendiri ibadat kita lemah, kekuatan hati kita lemah, sandaran kita lemah, harapan kita lemah, tawakal kita lemah. Kita masih lagi menyalahkan Allah. Musa berkhidmat untuk agama Allah, minta sedikit makanan, Allah Subhanahu wa taala tak turunkan. Cuma Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Musa sampai ke kawasan perigi, di mana di sana diberi minum anak-anak kambing, dan di sana dia bertemu dengan dua anak perempuan daripada anak perempuan Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasalam. Dia tolong pula berkhidmat untuk dua orang anak gadis ini, memberikan kambing-kambing pemeliharaan mereka sehingga mereka pulang awal. Ditanya oleh Nabi Allah Syuaib, pulang awal hari ini? Dia kata ada seorang pemuda laqawiyun amin, yang kuat, yang amanah, yang tolong kami, beri minum kepada kambing-kambing ini. Kata Syuaib, jemput dia untuk dia jadi tetamu kita pada malam ni. Malam tu baru boleh makan. Begitulah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mampu untuk, yang perlu untuk kita fahami, yang perlu untuk kita faham apa keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nabi dan rasul pun, sehingga yang sedemikian diuji oleh Allah, patut pun mereka menempati syurga Firdausil A'la di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan ibadat, dengan khidmat yang telah mereka berikan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka berlakulah perjanjian sebagaimana yang tuan-tuan ketahui, 8 tahun boleh serah balik kambing. Fa'atimmul hasyra, kalau kamu menggenapkan 10 tahun, kata Allah, kata Syuaib kepada Musa, aku akan bagi semua kambing-kambing ini kepadamu. Kamu boleh kahwin di antara dua orang anak aku, yang manakah yang kamu nak pilih? Selesai. Ibnu Abbas telah menyebutkan dalam tafsirnya bahawa sesungguhnya tidak ada perjanjian di antara dua orang di atas muka bumi Allah sehebat perjanjian yang telah diikat oleh Musa dan Syuaib alaihi salatu wasalam. Sehingga dalam tempoh 10 tahun tidak ada satu orang yang lain memuliakan satu orang yang lain. Dalam tempoh 10 tahun tak pernah ada satu orang yang menyakiti hati orang lain. Tak pernah dalam tempoh 10 tahun antara Musa dan Syuaib masing-masing cuba untuk memperlekehkan antara salah satu sama lain. Perjanjian yang sangat hebat dirakamkan oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, tidak akan ada perjanjian di atas muka bumi di antara dua orang sehebat perjanjian yang berlaku di antara Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasalam dan juga Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Cukup 10 tahun, apa Nabi Allah Syuaib tunjuk? Dia menghadiahkan sebatang tongkat kepada Nabi Allah Musa. Tongkat yang digunakan oleh Nabi Allah Musa adalah hadiah daripada bapa mertuanya. Isyarat, kata para ulama, bahawa bukan menantu saja yang wajib bagi hadiah kat pak mertua. Pak mertua jangan duduk langut tunggu saja. Pak mertua pun kena bagi hadiah kat mantu. Oh, ni pak mertua, haram. Raja dia duk kira ambil cerita apa? Cerita Ahmad Al-Bab, Syawal apa ni? Rejab apa ni? Zulkaidah apa? Ni buat main intan berlian. Kasih sayang macam apa? Macam emas. Kasih sayang macam berlian. Ni apa? Kasih sayang macam gula dengan garam. Bodoh. Memang aku menyesal
Menyesal. Kalih kaki. Menyesal bagi kau kahwin dengan si pengembala kambing. Oh, itu bukan. Itu Ismail Kasim Al-Buaya tu tak apa boleh pakai. Ambil contoh Syuaib. Bahawa bukan menantu saja perlu untuk beri hadiah kepada mertua. Mertua pun kena pejam-pejam mata. Haji Barum pernah bagi hadiah kat menantu? Pernah? Zid baik pernah. Tak pernah, jahanam. Kan, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Mertua Syuaib menghadiahkan sebelum nak keluar daripada rumah, nak bawa anak dia, nak bawa kambing-kambing, Syuaib menghadiahkan sebatang tongkat. Wa ahussu biha ghanami. Tongkat itu aku gunakan untuk mengembala kambing-kambingku, kata Nabi Allah Musa. Tongkat itulah nanti yang akan diceritakan dalam Al-Quran, yang akan jadi ular, yang akan makan ular-ular sihir, yang akan membelah laut, yang akan memotong, yang akan memukul batu keluar 12 mata air, adalah tongkat hasil ihsan seorang bapa mertua yang baik yang memberikan hadiah kepada menantunya. Bagi yang ada menantu, balik itu bagilah hadiah dekat menantu. Wujudkanlah hubungan yang baik antara mertua dan juga menantu. Jangan duk tunggu menantu saja mai bagi hadiah dekat kita, kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ni apa iPad pijah ni? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah pasti akan kekal. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam lapar di dunia, sedangkan para Kisra dan Kaisar, Kisra merujuk kepada Parsi, Kaisar merujuk kepada Rom, mati dalam kekenyangan makanan dan minuman. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di atas sebuah rumah yang diperbuat daripada debu tanah, sedangkan Kisra dan Kaisar duduk dalam istana yang diperbuat daripada emas, perak dan permata. Dan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berpakaian dengan sepotong kain yang sudah usang dimakan waktu, sedangkan Kisra dan Kaisar menghiasi diri mereka dengan sutera tebal dan juga sutera nipis. Pada suatu saat Umar radhiyallahu taala anhu pernah masuk ke dalam bilik baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ia mendapati baginda sallallahu alaihi wasallam sedang tidur dan memisahkan dirinya daripada isteri-isteri baginda. Maknanya dia masuk ruang tamu, Nabi tidur di ruang tamu, isteri-isteri baginda duduk di sebelah dalam. Ini bukan cerita masuk mengendap ni. Ini bukan Umar pergi mengendap macam mana Nabi tidur di rumah, bukan. Bila dia cerita macam tu, tuan-tuan kena faham bahawa Nabi tidur di depan, isteri dia tidur di belakang, tidur dalam keadaan terpisah. Umar melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang tidur terlentang di atas tikar yang dia perbuat daripada pelepah kurma. Kesan tikar tersebut benar-benar nampak pada lambungnya. Umar juga melihat ke dalam rumah dan ia tidak melihat apapun kecuali hanya seikat gandum yang tergantung di atap. Melihat keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Umar menitiskan air matanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu wahai Ibnul Khattab? Kenapakah engkau menangis? Lima tabki ya Ibnul Khattab? Kenapa engkau menangis?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar adalah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Manakala engkau adalah utusan Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala biarkan engkau baring dalam keadaan yang sedemikian." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afiyya syakkun anta ya ibnal Khattab, amma tarda an takuna lahumud dunya wa takuna lanal akhirah?" Apakah yang masih meragukan tentang diriku wahai Ibnul Khattab? Ini yang saya sebutkan pada permulaan tadi. Untuk menerima wahyu Allah, untuk menerima penyataan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak ada keraguan, dalam keadaan tidak ada syak wasangka dalam diri, untuk sampai kepada tawakal yang tinggi kepada Allah, untuk sampai kepada ketergantungan yang tinggi kepada Allah, untuk sampai kepada harapan yang tinggi kepada Allah, untuk membuahkan sebuah sifat yang kita namakan sebagai syukur, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ada menunjukkan keraguan. Kalau betul kamu seorang nabi, takkan macam ni layanan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Ada satu unsur ragu, syak pada diri Umar Al-Khattab. Maka ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afiyya syakkun anta?" Adakah pada diriku masih ada tanda-tanda keraguan padamu? Maka kata Umar radhiyallahu taala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kamu merasa puas jika mereka hanya memiliki dunia dan kita memiliki akhirat?
Tak berbanggakah lagi kamu wahai Ibn Khattab kalau Allah Subhanahu wa taala hanya beri mereka kesenangan dunia sedangkan mereka akan merana pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kamu kecewa kamu susah di dunia sedangkan kamu pasti akan senang di akhirat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kamu kecewa jika Allah Subhanahu wa taala tak anugerahkan apa-apa nilaian dunia kepada kamu sedangkan Allah dah jamin nilaian kamu pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala? Ini ucapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mententeramkan hati seorang sahabat yang sangat dikasihinya. Sehingga tuan-tuan tengok pada pentadbiran Umar Al-Khattab, tuan-tuan akan melihat antara ucapan-ucapan para ahli ilmu dengan mengatakan sesungguhnya para sahabat menguasai dunia hanya dengan menunggang seekor keldai. Ucapan para ahli ilmu menyimpulkan bahawa dengan kekuatan yang ada pada diri mereka zahir dan juga batin, keyakinan mereka kepada Allah, tawakal mereka kepada Allah, syukur mereka kepada Allah, ikhlas mereka berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mereka disimpulkan menguasai dunia hanya dengan menunggang seekor keldai. Kita naik jet macam-macam, tak ada siapa gerun kat kita pun. Keldai saja. Umar menziarahi Sa'id bin Amir di Himsa dengan menunggang keldai. Umar melihat jajahannya Salman Al-Farisi dalam wilayah Syam juga dengan menunggang seekor keldai. Umar melihat pentadbirannya Muawiyah di Kufah juga dengan menunggang seekor keldai dengan memakai pakaian yang lusuh. Namun ada berita daripada Umar kepada Muawiyah, aku akan datang menjengukmu wahai Muawiyah. Apa yang telah engkau lakukan dalam pentadbiranmu? Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengarahkan kepada bala tenteranya untuk melakukan persiapan dan menyambut Umar di pintu kota. Semua duduk melangut tunggu dengan kuda yang siap dengan angkatan perang dan sebagainya, dengan baju perisai dan sebagainya. Lintah seorang tua hanya dengan menaiki seekor keldai. Siapa pun tak menegurnya, siapa pun tak menanyakan, wahai ayahanda, wahai orang tua, wahai tuan, engkau nak ke mana? Siapa pun tak tegurnya. Melintasi kawasan sempadan, masuk sampai ke istana, mengetuk pintu istananya Muawiyah. Muawiyah tercengang kerana Umar hadir sendirian tanpa diiring oleh bala tenteranya. Muawiyah marah kepada prajuritnya, kenapa engkau biarkan Amirul Mukminin lintas depan kamu tanpa kamu mengiringnya? Kata prajuritnya, kami menganggap bahawa sesungguhnya Umar itu lebih hebat daripada kamu. Kami menantikan Umar datang dengan eskortnya, dengan SB-nya, dengan apa? Dengan semua apa yang ada lah. Datang dengan langkahannya, dengan kudanya yang hebat. Kami tak sangka bahawa orang tua yang lintas menaiki keldai itu adalah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Namun dalam pentadbirannya yang hebat, yang kita pernah ceritakan, Umar pernah pengsan kesan daripada beberapa ekor kambing yang mati di lembah Nil. Umar pernah hantar surat pada Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada ketika itu menjadi gubernur, kepada Muaz bin Jabal yang menjadi gubernur di Mesir. Hantar surat, Muaz bin Jabal buka surat itu bukan untuk dia tapi untuk sungai. Kita pernah tahu semua benda tu. Kita pernah tahu bahawa Umar berjaga malam, bawa gundi dengan dua bahunya untuk letak di hadapan rumah-rumah fakir miskin di kota Madinah. Kita pernah cerita juga bahawa Umar pernah berdialog dengan perutnya yang berbunyi, yang diikat, dengan dia mengatakan, wahai perut, kamu nak bunyi, bunyilah. Selagi mana aku tak pastikan fakir miskin di Madinah makan, selagi itu kamu tidak akan makan. Namun dalam beberapa riwayat yang saya temui dalam kitab Rahsia Alam Barzakh dan Rahsia Alam Kematian, pada bab yang menceritakan tentang keharusan bertemunya roh orang yang hidup dengan orang yang mati, Al-Imam As-Suyuti membawa beberapa riwayat, antaranya riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam musnadnya dan lain-lainnya, menceritakan kata bahawasanya Abdullah ibn Amru ibn Al-As pernah bermimpi bertemu dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam mimpi tersebut, kata Abdullah ibn Amru, Umar berada dalam mahligai dalam syurga. Namun Umar sedang mengesat peluh pada dahinya. Dan Umar sedang mengesat peluh pada dahinya. Ditanya oleh Ibn Amru ibn Al-As, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah Allah lakukan kepada kamu wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, istanaku pasti akan diruntuhkan kalau bukan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Isyarat ulama menceritakan bahawa Umar menunjukkan sikap lap peluh tu untuk menunjukkan beban tanggungjawab dan amanah yang dia galas. Dia buat macam tu pun dia masih lagi menitiskan peluh pada dahinya
Dan dalam keadaan yang sama dia masih lagi mengatakan, kalau bukan kerana rahmat Allah, mahligaiku dalam syurga pasti akan dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita robohkan rumah orang. Hari ini kita biarkan orang mati. Hari ini kita biarkan fakir miskin melarat. Hari ini kita biarkan apa saja yang berlaku dalam keadaan kita berada dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan yang senang lenang. Kata DSKK, tahu DSKK sebenarnya? Semua tak tahu ni tuan-tuan. Oh, lorak lah tanya Piramli. Tak tahu singkatan tu, tak tahu. Tahu TV habis dah kot. Komputer, telefon semua tahu habis. Pakai telefon sekupang lah ni. Kan? Apa maklumat pun tak tahu. DSKK tu Datuk Seri Syahidan Kasim. Allah, tu pun nak kena cerita kan. Apa dia kata? Kami ahli-ahli parlimen ni allowance 6,500, kami terpaksa ikat perut. 6,500 allowance ikat perut. Keluar soalan dalam WhatsApp. Kalau menteri, kalau ahli parlimen gaji 6,500 ikat perut. Rakyat gaji 1,000 ikat apa? A, ikat tangan. B, ikat kaki. C, ikat lutut. D, ini jawapan yang saya pilih. Ikat tengkuk di alang, gantung diri. Kan? Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang berlaku. Ini keadaan yang berlaku. Realiti, hakikat yang kita harus telan ada di hadapan kita. Kita membaca untuk kita menilai. Sebab itulah Abu Zar Al-Ghifari. Sebab itulah juga Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab angkat tangan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada pentadbiran. Jauhkanlah aku daripada jawatan. Kerana engkau tahu aku sangat takut kepadamu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak rela jika mereka makan, minum, duduk di istana, menguasai apa yang mereka inginkan, makan buah-buahan yang mereka inginkan, bersenang-senang dengan mereka yang apa yang mereka inginkan, akan tetapi akhirat dengan segala kenikmatan surganya, sungai-sungai dan istana-istananya hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-35, penutup perbincangan kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqfan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yazharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan sekiranya bukan kerana hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami membuatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak untuk mereka menaikinya. Dan kami membuatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan, maksudnya apa, kerusi-kerusi, singgah sana yang mereka bertengkan, mereka duduk letak apa? Meletakkan zirok, meletakkan siku mereka di atasnya, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasannya daripada emas untuk mereka. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, apa yang kita bahaskan pada malam ini ada manfaat dan faedahnya untuk membimbing diri kita menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menjadi insan yang benar-benar takutkan permainan dan lakonan yang Allah Subhanahu wa taala hiasi untuk kita. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan juga daripada Allah melalui kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa tuan-tuan, malam ni ada jualan kopi ya. Minggu lepas saya buat mai 25 papan kopi Martin, tak cukup. Jadi ada yang kena marah. Oh ustaz buat mai sikit sangat. Malam ni saya buat mai 40 set. Ustaz Yu kata nah 40 tak habis, beringat dia kata. Tuan-tuan lah pandai sangat, saya kata 20 depa marah. Ustaz Yu kata nah 40 tak habis, dia kata hang beringat, hang makan semua dia kata. Jadi tuan-tuan tolonglah jangan bagi saya buat balik kan. Dan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang dah try dah memang rasa sedap kan. Tuan-tuan akan nikmati aroma yang sangat menarik lah daripada adunan kopi Martin ni,
kita boleh dapatkan dekat kawan-kawan saya di belakang tu nanti dengan harga sepapan RM20 jualan amal untuk pentadbiran Ma'tafiz Al-Imam An-Nawawi di Kangar Perlis. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.